Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita memfokuskan mengenai pengumuman Barisan Kabinet Persekutuan. Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof menyifatkan pelantikannya sebagai Timbalan Perdana Menteri Malaysia dan Menteri Peladangan dan Komoditi dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan sebagai pengiktirafan kepada gabungan Parti Sarawak GPS dan Blok Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Tegas naib Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB itu, ia satu tanggungjawab besar yang perlu digalas dengan istiqamah, ikhlas dan jujur demi kestabilan politik, ekonomi dan kemakmuran negara. Katanya jawatan itu bukan untuk dibanggakan tetapi ia adalah amanah rakyat dan negara yang harus dipikul sebaik mungkin. Beliau juga berharap semua rakyat tanpa mengira bangsa, agama dan merentasi fahaman politik dapat bersama-sama membina Malaysia yang stabil, maju dan makmur berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Datuk Seri Fadilah berkata demikian dalam satu kenyataan selepas pengumuman Barisan Kabinet Persekutuan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-10. Selain itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg selaku pengerusi GPS serta seluruh kepimpinan parti, ahli-ahli Parlimen Sarawak, ahli-ahli parti dan rakyat Sarawak di atas kepercayaan yang diberi. Datuk Seri Fadilah mempunyai pengalaman luas dalam Kabinet Persekutuan di mana beliau mula diberi kepercayaan sebagai Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi di bawah pentadbiran bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2008. Pada 2013, beliau dinaikkan pangkat sebagai Menteri Kerja Raya dalam Kabinet Datuk Seri Najib Razak dan terus diberi kepercayaan memimpin kementerian sama di bawah pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau kemudiannya dilantik sebagai Menteri Kanan Kerja Raya dalam Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 30 Ogos tahun lalu. Selain Datuk Seri Fadilah, 4 lagi ahli Parlimen dari Sarawak turut dilantik sebagai Menteri Penuh iaitu Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Tiong King Sing, Menteri Pelancongan dan Datuk Aaron Ago Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Sementara itu, Menteri Kerja Raya baru Datuk Seri Alexander Nantalinggi beriltizam akan memberikan sepenuh komitmen dan usaha dalam memastikan kelancaran perancangan pentadbiran negara walaupun menyedari tanggungjawab ini datang dengan cabaran yang besar. Katanya pelantikan ini adalah amanah dan tanggungjawab yang amat penting dalam membantu usaha kerajaan perpaduan meneruskan usaha pemulihan ekonomi negara, lebih-lebih lagi menjelang tahun 2023 yang dijangka amat mencabar. Beliau juga memberi jaminan akan meneruskan polisi-polisi kementerian terdahulu yang terbukti berkesan di samping menambah baik dasar-dasar kementerian yang boleh membawa manfaat kepada rakyat dan negara. Ahli Parlimen Kapit itu menegaskan beliau adalah Minister for All, not just for Sarawakians dan akan memastikan setiap usaha dan inisiatif yang diambil di bawah kementerian ini akan membawa kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Beliau juga berharap barisan kabinet baru dapat terus bergerak ke hadapan dan memberikan fokus dalam usaha memulihkan negara, terutamanya dari sudut ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Datuk Seri Alexander berkata demikian dalam satu kenyataan susulan pengumuman Barisan Kabinet Persekutuan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat. Dalam perkembangan sama, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi berharap Kabinet baru Kerajaan Perpaduan akan benar-benar melihat kepada intipati perpaduan terutama dari aspek keseluruhan Sarawak dan Malaysia khasnya. Menurutnya, Sarawak masih memerlukan banyak kemudahan dalam pelbagai bidang, khususnya dalam aspek ketersambungan fizikal seperti jalan raya bagi membolehkan seluruh negeri ini termasuk di kawasan dua bandar dapat dihubungi. Jadi saya berharap Barisan Kabinet yang dibentuk ini akan merupakan kabinet yang benar-benar melihat intipati perpaduan terutama sekali dari segi keseluruhan keperluan Sarawak dan juga seluruh negara kita. Sebab kalau kita lihat dari segi keperluan, Sarawak masih memerlukan banyak kemudahan dan peruntukan untuk catch up dalam berbagai bidang. Jadi saya berharap misalnya kita dapati tadi dari segi connectivity wakil kita memegang portfolio KKR. Jadi saya berharap lebih banyak peruntukan akan
pertimbangkan untuk Sarawak lah, untuk membolehkan physical connectivity dapat diperluaskan di seluruh pelosok Sarawak. Beliau berkata demikian kepada media bagi mengulas mengenai pengumuman Barisan Kabinet Persekutuan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Apresiasi Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak di Kuching pada Jumaat. Selain itu, beliau juga berharap Kerajaan Persekutuan akan menekankan penyediaan perkhidmatan internet di seluruh Sarawak. Dalam hal ini, beliau menyeru kepada menteri yang bertanggungjawab untuk mempertimbangkan hak spektrum kepada Sarawak supaya negeri ini dapat mengurus dan membuat pelan sendiri untuk membolehkan ia mencapai liputan menyeluruh internet dalam tempoh terdekat. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan MPHLG Sarawak telah melancarkan buletin MPHLG dalam satu majlis pada Jumaat. Menterinya yang juga Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata ia menjadi platform bagi MPHLG untuk berkongsi perkembangan terkini dan program-program kementerian dan agensi-agensi serta pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kementeriannya. I want to congratulate our Permanent Secretary Dr. Antonio and all the officers who have contributed to this publication. It shall become a communication platform to highlight all the ministry achievements, including all the agencies under it. It can become a mouthpiece to make the public understand the role and function of ministry. Beliau berkata demikian dalam Majlis Perasmian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2021 Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG di Kuching. Bercakap mengenai Majlis APC, Datuk Seri Profesor Dr. Sim berkata ia adalah bagi meraikan tenaga kerja MPHLG yang telah berkhidmat dengan cemerlang semasa tahun kedua pandemik pada 2021. The Excellent Service Award 2021 recipient I make to understand they have managed to overcome these overwhelming obstacles to complete their tasks and keep the ministry and agency committed to serve the rakyat intact without fail. Dalam majlis tersebut, seramai 320 pegawai daripada Jabatan Pembentukan Sarawak, Perbadanan Perumahan Sarawak dan 24 PBT menerima APC bagi pencapaian tahun 2021. Selanjutnya, Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak melaksanakan sebanyak 223 projek rakyat dengan kos sebanyak 8.49 bilion ringgit. Menterinya yang juga Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas berkata, projek rakyat itu merangkumi pembinaan 121 projek pembinaan jalan 4.26 bilion ringgit dan 49 projek jambatan 2.44 bilion ringgit. Menurut beliau, ia turut mencakupi 47 projek bangunan 1.28 bilion ringgit, 4 JT 1.47 juta ringgit dan 510.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pembinaan 2 terminal padang terbang pelepasan dan pendaratan singkat stallports. To date, 223 project are as follows. 81 project has been completed, 64 under construction, with 13 projects expected to be completed by the end of 2020. Beliau berkata demikian dalam sesi penggulungan Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Khamis. Datuk Amar Douglas Ugah menambah 13 projek dijangka siap menjelang akhir 2022 manakala selebihnya akan disiapkan secara berperingkat menjelang 2024 dan 78 projek kini berada di peringkat prakontrak. Dalam pada itu, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah MFICORT Sarawak telah mengenal pasti 3 tapak untuk membangunkan Precision Farming Park di negeri ini. Menterinya, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utama memberitahu ia melibatkan 3 bahagian di Sarawak iaitu Kuching, Bitulu dan Miri yang dijangka bermula pada 2023 dengan peruntukan 21 juta ringgit. The development of precision farming is a strategy to improve production, productivity and efficiency for high-level agro-food. This concept of food production area will be equipped with precise and modern agricultural facilities, such as automated machine and IoT Internet of Things, which are the important elements in the increasing crops production productivity, of course the yield. It focuses on the production of commercial and high-value crops such as chili, tomato, golden melon, shallot and also ginger. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun ke-19 di Kuching pada Rabu.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi turut memberitahu bahawa kementeriannya bercadang untuk membangunkan 3 lagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM yang baru di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Under the 2M Malaysia Plan, my ministry has proposed to develop 3 new TKPM, Taman Kekal Pengeluaran Makanan, with an allocation of ringgit Malaysia 5.0 million, in addition to 7 TKPM that were developed under 11 MP. The 3 new locations are the expansion of Kubong Phase 2 in Lembang, Sungai Sibiu in Bintulu, and Tunoh in Kapit. The estimated area of 3 sites is 50 hectares, which is expected to be participated by more than 20 farmers. Keperkembangan berikut, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK bekerjasama dengan Persatuan Maju Kehadapan Kuching PMKHK bagi membantu operasi Community Social Support Centre CSSC Kuching. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata sesi simulasi pengoperasian ini adalah sebagai persediaan operasi rintis CSSC Kuching secara rasmi mulai 15 Disember 2022. Program ini katanya bertujuan sebagai pengenalan kepada rakan-rakan strategik dan sokongan berkaitan fungsi dan peranan mereka di CSSC Kuching dan menilai kesesuaian aktiviti dan sokongan sosial yang dilaksanakan di pusat itu. Tambahnya, simulasi itu juga melibatkan kolaborasi bersama beberapa kumpulan sasar seperti komuniti pemulihan yang terdiri daripada klien-klien agensi anti dadah kebangsaan AADK, komuniti warga emas, komuniti wanita melibatkan ibu tunggal, komuniti remaja melibatkan pelajar dan kumpulan yang mempunyai isu dokumen pengenalan diri. Menurut Datuk Seri Fatimah, CSSC Kuching juga merupakan kerjasama public-private civil society antara KPWK, Elika Sendirian Berhad dan keluarga pemilik-pemilik bangunan yang dahulunya dikenali sebagai Wisma Ho Ho Lim. Dalam program sama, Datuk Seri Fatimah telah menyaksikan pemeteraian Memorandum Perjanjian MOU antara Kerajaan Sarawak yang diwakili oleh KPWK di Wisma Ho Ho Lim pada Jumaat. Beliau turut menyampaikan watika pelantikan kepada rakan-rakan kongsi dari kalangan agensi dan NGO sokongan CSSC Kuching dan penyampaian watika pelantikan semula ahli-ahli Majlis Pembangunan Sosial Sarawak MPSS bagi sesi 2022-2024. Seterusnya, Kerajaan Sarawak akan memastikan tiada monopoli pembekalan baja dan racun bagi sektor pertanian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang berkata ia bertujuan memberikan margin keuntungan yang besar bagi pekebun kecil di negeri ini. Jelas Billy pihaknya sedia maklum mengenai kenaikan harga baja dan racun yang seiring dengan kenaikan harga kelapa sawit, namun tidak menurun sesuai dengan harga kelapa sawit semasa. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Penangguhan Monitoring Program of National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders (NISCOPS) di Kampung Setungkor Baru pada Jumaat. Billy juga berharap kerjasama di antara wakil rakyat melalui pembentukan kerajaan perpaduan, khususnya di peringkat Parlimen, terus kekal bagi kebaikan dan pembangunan rakyat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.